Selamat pagi dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, bantu saya untuk tekan butang subscribe kat bawah tu supaya anda akan dapat lagi video pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Baiklah, untuk pelajaran pada hari ini kita akan masuk pada bahagian C, iaitu pada bahagian karangan. Jadi seperti biasa, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, kertas tesped dan juga buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu pada hari ini, sila buka muka surat 130 dan kita akan masuk pada unit 20 iaitu Mesra Teknologi. Di bawah tajuk kecilnya adalah Cincin Pintar. Kemahiran yang akan murid pelajari pada hari ini berkenaan 3.2.3 iaitu menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk. Jadi objektif pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis maklumat daripada buku teks dan mencatat semula maklumat tersebut ke dalam peta grafik. Jadi ini merupakan kerja rumah ataupun satu tugasan bersama berkumpulan untuk kita bina hanya dalam slide ini sahaja daripada buku teks. Untuk kerja rumah yang sebenar, kamu perlu membina sebuah karangan. Jadi ini merupakan contoh gambar cincin pintar, yang mana cincin pintar ini banyak kelebihan yang sama seperti telefon pintar ataupun dipanggil smartphone. Okay, cincin pintar ini perlu dihubungkan dengan telefon pintar supaya dapat digunakan seperti banyak kegunaan seperti menghantar text message, mendengar muzik, mengambil gambar dan sebagainya. Jadi untuk itu kita akan masuk ke dalam buku teks. Kita akan belajar apakah itu cincin pintar dan apa kaitannya dengan cincin pintar. Di sini ada satu petikan pada bahagian atas, kemudian pada bahagian bawah ada kegunaan cincin pintar tersebut. Dan last sekali, apakah fungsi cincin pintar yang perlu kita sama-sama bincangkan. Mari kita lihat pada bahagian pertama. Tajuk cincin pintar. Geoffrey melayari internet untuk mencari maklumat tentang ciptaan sains yang canggih. Dia perlu mendapatkan maklumat tersebut bagi menyiapkan tugasan sainsnya. Satu daripada ciptaan canggih yang menarik perhatiannya ialah cincin pintar. Jadi Geoffrey ingin membuat satu kerja rumah berkenaan subjek sainsnya. Okey, jadi apa yang perlu Geoffrey buat? Dia ingin melayari internet untuk mencari dan mendapatkan maklumat tentang teknologi-teknologi yang terkini. Jadi kemudian apa yang dia dapat daripada internet telah menarik perhatian dia, iaitu satu teknologi yang canggih iaitu berkenaan cincin pintar. Jadi daripada maklumat yang Geoffrey dapat, Geoffrey telah kenal pasti cincin pintar ini banyak kelebihan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah mendengar muzik, menyimpan memori, menerima panggilan telefon. Cincin pintar ini kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Cincin ini mempunyai skrin sesentuh, berteknologi canggih, mengambil gambar, harga berpatutan, menghantar mesej teks dan reka bentuk unik dan menarik. Jadi ini antara kelebihan dan juga penerangan tentang cincin pintar tersebut. Kemudian daripada beberapa penerangan di sini, Geoffrey perlu menyenaraikan fungsi cincin pintar itu, yang mana kita kenal pasti. Yang pertama, dapat mendengar muzik. Yang kedua, menyimpan memori. Yang ketiga, menerima panggilan telefon. Yang keempat, boleh mengambil gambar. Dan yang terakhir, menghantar text message. Jadi ini beberapa fungsi cincin pintar tersebut. Dan untuk pada ini, seperti yang telah cikgu beritahu kepada kamu,
Okey, kita akan membuat sebuah karangan autobiografi bertajuk Aku Sebentuk Cincin Pintar. Jadi seperti biasa, sekiranya kamu ada buku fokus, sila semak di dalam buku fokus berkenaan cara membina karangan autobiografi. Yang mana aturan membina karangan adalah seperti yang berikut. Ada 4 bahagian. Bahagian pertama, tempat asal, nama, dilahirkan di mana, proses pembuatan dan dibungkus. Pada bahagian B, perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran di mana dipamerkan bertukar milik. Bahagian C, proses penggunaan dengan tuan baharu, akhir hayat dan juga di perasaan sedih atau gembira. Jadi pada empat bahagian ini telah cikgu simpulkan bahawa kita akan menggunakan teknik KKOGS. Jadi apa dia KKOGS? Iaitu K yang pertama merupakan daripada kilang, iaitu proses pembuatan cincin pintar tersebut. Kemudian bila dah siap di kilang akan dihantar ke kedai. Bila sampai di kedai akan dipamerkan di tempat yang cantik dan kemudian pada suatu hari akan ada seorang pemuda atau seorang wanita yang akan membeli cincin pintar tersebut. Dan akhirnya proses penggunaan apa yang akan berlaku pada cincin pintar tersebut sama ada diakhiri dengan cerita yang gembira atau sedih. Mari kita lihat satu persatu. Pada bahagian A, daripada kilang, sebentuk cincin dihasilkan kilang Kuala Lumpur, diperbuat bahan logam, sistem elektronik. Siap diletakkan span lembut, kemudian dimasukkan kotak khas hitam. Baiklah, seperti ini contoh kata kunci yang boleh digunakan untuk membina pada perenggan pertama. Ini contoh jawapannya. Aku sebentuk cincin pintar. Aku telah dihasilkan di salah sebuah kilang berjenama di Kuala Lumpur. Aku diperbuat daripada bahan logam serta sistem elektronik berkualiti tinggi. Setelah siap, aku diletakkan di dalam span lembut. Kemudian aku dimasukkan ke dalam kotak khas berwarna hitam. Jadi kesimpulan untuk perenggan pertama adalah proses pembuatan daripada kilang sehinggalah cincin pintar itu siap dihasilkan. Pada perenggan yang kedua, setelah siap akan dihantar ke sebuah kedai dengan menaiki lori atau van. Kemudian dihantar kedai aksesori telefon menaiki lori mempamerkan aku sebuah rak kaca cantik bersebelahan telefon. Jadi pada perenggan yang kedua, kemudian aku telah dihantar ke sebuah kedai aksesori telefon dengan menaiki lori. Tuan kedai itu telah mempamerkan aku di dalam sebuah rak kaca yang cantik bersebelahan beberapa telefon pintar yang berjenama luar negara. Ini adalah contoh isi yang boleh kamu gunakan untuk perenggan yang kedua, di mana setelah siap di kilang akan dipamerkan di kedai di dalam sebuah rak kaca atau di tempat yang bersesuaian. Okey, jadi ini untuk perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang ketiga akan ada satu cerita yang mana seorang lelaki atau seorang wanita yang akan membeli cincin pintar tersebut dan membayar dengan sejumlah wang, kemudian akan membawa pulang ke rumah. Pada suatu hari, seorang pemuda kedai. Pemuda cuci mata melihat gadget kedai. Tidak lama kemudian, tertarik melihat. Dia menyarung badanku jari manisnya. Berbual, tuan. Selepas itu membayar, tuan kedai lalu membawa pulang. Ini adalah contoh jawapan untuk perenggan yang ketiga. Pada suatu hari, seorang pemuda telah datang ke kedai. Pemuda itu mencuci mata melihat gadget di kedai aksesori telefon ini. Tidak lama kemudian, dia tertarik melihat aku. Dia menyarung badanku pada jari manisnya sambil berbual-bual dengan tuan kedai.
Selepas itu, dia membayar sejumlah wang kepada tuan kedai lalu membawaku pulang. Jadi di sini cikgu masukkan juga satu simpulan bahasa yang sesuai di dalam perenggan yang ketiga. Setelah dibeli oleh seorang lelaki, jadi kita lihat kepada perenggan yang keempat, bagaimanakah cincin minta ini akan digunakan, apakah kegunaan-kegunaan dia, dan akan diakhiri dengan cerita gembira atau sedih. Mari sama-sama kita saksikan. Pada setiap hari, aku akan menggunakan semasa urusan kerjanya, menghubungkanku telefon pintarnya, pelbagai kegunaan, menerima panggilan telefon, menghantar mesej teks gembira, berkhidmat tuan aku. Mari kita lihat contoh jawapan. Pada setiap hari, tuan aku akan menggunakan aku semasa urusan kerjanya. Tuan aku akan menghubungkanku dengan telefon pintarnya untuk pelbagai kegunaan seperti menerima panggilan telefon dan menghantar mesej teks. Aku berasa gembira kerana dapat berkhidmat untuk tuan aku. Jadi ini adalah cara yang paling mudah dan cara yang paling senang untuk kamu membina karangan autobiografi dengan menggunakan 4 perenggan. Yang pertama kelang, yang kedua kedai, yang ketiga orang, dan yang terakhir sekali gembira atau sedih. Jadi ini adalah 5 kosakata yang perlu kamu salin untuk kamu buat ejaan pada hari esok. Jadi sekarang itu sahaja perkongsian kelas cikgu pada hari ini. Diharap kamu dapat manfaat dan aplikasikan teknik ini ke dalam pembinaan karangan autobiografi kamu. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.